Salam sejahtera, salam Malaysia Madani saya ucapkan kepada semua. Syabas dan tahniah ingin saya ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Tan Bun kerana dalam keadaan yang serba kekurangan telah berjaya menggubal satu belanjawan yang komprehensif dengan mengawal defisit pada kadar 3.8% daripada KDNK dan merancang untuk menurunkan hutang daripada 100 bilion ringgit pada tahun 2022 kepada jangkaan 80 bilion pada tahun hadapan. Pencapaian ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk menstabilkan kedudukan kewangan negara. Yang berhormat Puan Yang di-Pertua, perkara ini bukanlah satu perkara yang mudah kerana kerajaan Madani yang diterajui oleh Yang Berhormat Tan Bun ini berhadapan dengan cabaran pengurusan hutang yang tinggi yang diwarisi daripada pentadbiran terdahulu. Pada tahun 2024, kadar hutang negara mencapai 64.8% daripada KDNK, menghampiri siling 65% yang ditetapkan. Ini bermakna dengan hutang yang hampir mencapai siling tersebut, kerajaan perlu melaksanakan pengurusan fiskal yang lebih bijak dan berkhemah untuk mengelakkan risiko kewangan pada masa hadapan. Usaha ini termasuklah penurunan defisit dari 5.5% pada tahun 2022 kepada 4.3% pada 2024 dan seterusnya sasaran 3.8% pada tahun hadapan. Yang berhormat Puan Yang di-Pertua, selalunya kaum Tionghoa mengatakan konsep Kai Yan Jie Liu atau terjemahannya menambah pendapatan dan mengurangkan perbelanjaan menjadi sangat penting dalam konteks ini. Tambahan pendapatan boleh dicapai bukan hanya melalui pengenalan cukai baru ataupun cadangan untuk mengembalikan cukai GST seperti yang diharapkan oleh pihak-pihak tertentu, ataupun memperluaskan asas percukaian dengan melibatkan sektor yang sebelum ini kurang dikenakan cukai. Namun lebih penting lagi adalah meningkatkan pendapatan rakyat dan kuasa beli rakyat. Apabila rakyat mempunyai lebih banyak pendapatan boleh guna, ini akan meningkatkan permintaan dalam pasaran domestik, mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Dengan peningkatan ini, rakyat dapat membelanjakan dengan lebih banyak, seterusnya merancangkan aktiviti ekonomi dan secara tidak langsung meningkatkan hasil cukai kepada kerajaan melalui peningkatan aktiviti perniagaan. Malaysia juga mencatatkan sebanyak 160 bilion dalam pelaburan yang diluluskan pada separuh tahun yang pertama, tahun 2024. Berbanding dengan tahun tempoh yang sama pada tahun lepas, iaitu 135.6 bilion ringgit, ini satu berita yang baik. Maka kerajaan diminta supaya sentiasa memastikan bahawa suasana pelaburan yang lebih mesra dan kondusif bagi pelabur, bukan saja pelabur asing tetapi penting juga untuk pelabur tempatan. Sebagai contoh, dalam laporan Ease of Doing Business 2024, Malaysia jatuh 2 tempat ke kedudukan 14 daripada 190 negara. Ini menunjukkan persaingan yang begitu sengit dalam menarik pelaburan. Seringkali pelabur asing diberikan lebih banyak insentif seperti pengecualian cukai untuk satu tempoh yang panjang, khidmat nasihat daripada agensi-agensi sepusat seperti MIDA dan sebagainya. Sedangkan pelabur-pelabur tempatan, terutamanya perusahaan kecil dan sederhana IKS,
masih berhadapan dengan pelbagai kos pematuhan undang-undang yang tinggi, di mana kos-kos ini kadangkala menyumbang sehingga 30% daripada perbelanjaan tahunan sesetengah IKS. Dasar yang memudahkan perniagaan, mengurangkan birokrasi, proses permohonan kelulusan yang mudah dan cepat, serta memastikan sokongan yang sewajarnya kepada pelabur tempatan adalah penting untuk memperkukuhkan ekonomi. Dengan mencipta ekosistem pelaburan yang lebih seimbang dan suportif, kerajaan berpeluang untuk memacu pertumbuhan ekonomi domestik dan menarik lebih ramai pelabur untuk melabur dalam negara kita. Ini bukan sahaja dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih mampan, tetapi juga dapat membantu kerajaan dalam menangani isu hutang dan menjana hasil yang diperlukan untuk pembangunan negara. Yang berhormat Puan Yang di-Pertua, semalam saya, bukan semalam, ni teks semalam, 2 hari yang lepas, saya bersama dengan Yang Berhormat Raub telah berjumpa dengan sekumpulan mahasiswa daripada Universiti Malaya. Antaranya, mereka telah menunjukkan concern ataupun tuntutan mereka yang berkaitan dengan belanjawan ini dan juga masalah yang dihadapi oleh mereka di kampus. Maka, saya harap perkara ini dibawa untuk perhatian Dewan Yang Mulia ini. Yang Berhormat Puan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Tambun telah mengumumkan berkenaan dengan pengurangan subsidi pendidikan secara berperingkat bagi kumpulan T15. Perkara ini telah mencetuskan kekeliruan dan kebimbangan di kalangan masyarakat. Isu ini menyentuh secara langsung hak pendidikan sebagai hak asasi yang sepatutnya menjadi keutamaan bagi setiap kerajaan dalam memastikan akses pendidikan adalah saksama untuk semua lapisan masyarakat. Pengurangan subsidi pendidikan kepada kumpulan T15 mungkin bertujuan untuk mengurangkan beban kewangan kerajaan dan mengalihkan sumber kepada golongan yang lebih memerlukan. Menurut laporan ekonomi, perbelanjaan kerajaan bagi pendidikan tinggi pada tahun 2023 melebihi 13 bilion ringgit, di mana sebahagian besar diperuntukkan untuk subsidi pendidikan dan biasiswa pada pelajar-pelajar di Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA. Namun, dasar ini memerlukan penjelasan lanjut dan pendedahan butiran yang lebih terperinci. Antara perkara yang menimbulkan kekeliruan adalah definisi kumpulan T15 yang mana telah banyak disebut oleh ahli-ahli yang berhormat yang lain, iaitu mengikut Jabatan Perangkaan Malaysia, T15 adalah mereka yang menerima gaji sebanyak 12,000 ke atas sebulan. Jadi berdasarkan statistik ini, sebenarnya ramai di antara mereka mempunyai tanggungan keluarga yang banyak, termasuklah anak-anak yang masih bersekolah dan di sekolah ataupun di institusi pengajian tinggi. Dalam keadaan ini, mereka masih berdepan dengan cabaran kos hidup yang tinggi, terutama di kawasan bandar utama seperti Kuala Lumpur. Yuran pengajian tanpa subsidi bagi program-program tertentu di universiti boleh mencecah 20,000 hingga 60,000 setahun, bergantung kepada bidang pengajian. Sebagai perbandingan, purata yuran pengajian di IPTA dengan subsidi penuh adalah antara 1,000 hingga 4,000 setahun. Perbezaan ini menunjukkan bahawa sekiranya subsidi dikurangkan, kumpulan T15 yang memiliki tanggungan yang ramai akan menghadapi beban kewangan tambahan yang sangat-sangat ketara, yang mungkin mengharang akses pendidikan tinggi oleh anak-anak mereka. Terdapat keperluan untuk memastikan bahawa pengurang subsidi ini tidak membebankan sama ada secara langsung atau tidak langsung
golongan yang berpendapatan tinggi atau sederhana yang mungkin termasuk dalam kumpulan ini tetapi masih berdepan dengan cabaran kos pendidikan yang meningkat. Statistik menunjukkan bahawa kira-kira 30% daripada T15 sebenarnya terdiri daripada golongan berpendapatan sederhana dengan komitmen kewangan yang tinggi seperti pembayaran rumah, pinjaman kereta dan juga kos kehidupan harian yang tinggi, terutamanya di kawasan bandar. Saya berharap kerajaan perlu melibatkan masyarakat dalam perbincangan awam dan sesi dialog bagi memastikan bahawa semua pihak memahami implikasi dasar ini termasuk manfaat dan risiko yang mungkin timbul. Dengan cara ini, masyarakat boleh memberi maklum balas yang konstruktif untuk memperbaiki cadangan pelaksanaan dasar ini dan langkah ini boleh mengelakkan salah faham dan memastikan bahawa dasar yang diperkenalkan ini benar-benar mencapai matlamatnya. Secara prinsipnya, saya mengesa supaya kerajaan mempertimbang semula cadangan pengurangan subsidi ini kerana pendidikan adalah pelaburan jangka panjang yang penting untuk pembangunan negara dan kerajaan bertanggungjawab memastikan akses kepada pendidikan yang berkualiti adalah secara adil dan tidak menghalang mana-mana pihak. Hak pendidikan sebagai hak asasi perlu terus dipertahankan dan sebarang perubahan dasar perlulah mengambil kira kesannya terhadap semua lapisan masyarakat supaya tidak berlaku ketidakadilan kepada mana-mana golongan, terutamanya golongan yang berada dalam zon peralihan antara kelompok berpendapatan tinggi dan sederhana. Poin yang dipetul, kemasukan melalui saluran terbuka ataupun dengan izin direct intake merupakan alternatif kepada pelajar-pelajar yang tidak berjaya mendapat tempat di IPTA melalui saluran perdana iaitu melalui sistem UPU. Pada masa dahulu, seperti zaman saya, pelajar yang gagal dalam permohonan mereka melalui UPU menghadapi situasi di mana peluang untuk masuk ke universiti awam telah ditutup sepenuhnya. Dan pilihan yang tinggal hanyalah IPTS yang biasanya mengenakan yuran yang sangat tinggi, kadangkala berkali-kali ganda ataupun berpuluh-puluh kali ganda lebih tinggi berbanding dengan yuran pengajaran di IPTA. Pengambilan melalui sistem terbuka telah membuka satu peluang yang baru bagi pelajar-pelajar yang tidak berjaya ini dan membolehkan mereka tetap berpeluang menuntut ilmu di universiti awam, termasuk universiti penyelidikan yang selama ini menjadi impian ramai pelajar. Walau bagaimanapun, yuran pengajaran untuk saluran terbuka ini dia dikenakan mengikut kadar pasaran, lebih kurang sama seperti yuran di IPTS. Ini bermakna yuran pengajaran tersebut jauh lebih tinggi berbanding dengan yuran yang dikenakan kepada pelajar-pelajar yang diterima masuk melalui saluran perdana. Perbezaan ini telah mewujudkan situasi di mana pelajar yang menuntut dalam bilik kuliah yang sama membayar yuran yang berbeza. Telah mewujudkan satu keadaan di mana ada dua darjat dalam kalangan mahasiswa. Walau bagaimanapun, keadaan ini telah menimbulkan rasa tidak selesa bagi setengah pihak. Pengambilan melalui saluran terbuka tetap merupakan salah satu alternatif bagi pelajar yang ingin merealisasikan impian mereka untuk menuntut ilmu di universiti awam, terutamanya bagi mereka yang tidak berjaya dalam saluran perdana. Peluang ini telah memberikan pilihan untuk melanjutkan pengajaran tanpa perlu bergantung sepenuhnya kepada IPTS yang mungkin tidak dapat ditanggung oleh sebahagian besar keluarga-keluarga ini. Bagaimanapun, saya ingin mengingatkan Dewan Yang Mulia ini bahawa pelajar-pelajar yang berdaftar masuk ke IPTA melalui saluran terbuka ini bukanlah
semuanya datang daripada keluarga yang berada. Sebaliknya, ramai di kalangan mereka terpaksa mengambil langkah ini kerana hasrat mereka yang begitu kuat untuk menuntut ilmu di universiti awam, yang selama ini dipercayai mengenakan yuran pengajian lebih rendah berbanding dengan institut swasta. Sila Gulong. Maka, dasar zero balance yang dilaksanakan oleh setengah universiti awam seperti Universiti Malaya secara langsung telah menambahkan beban kewangan ke atas keluarga-keluarga yang terbabit. Dasar ini memerlukan pelajar untuk menyelesaikan sepenuhnya yuran pengajaran sebelum dapat meneruskan pengajian mereka, yang telah menjadi satu cabaran besar kepada pelajar terutamanya daripada mereka yang daripada latar belakang keluarga yang berpendapatan rendah dan sederhana. Akibatnya, keluarga terpaksa mencari sumber kewangan tambahan ataupun mengambil pinjaman demi memastikan anak-anak mereka untuk meneruskan pengajian. Walaupun saluran terbuka menyediakan peluang untuk memasuki universiti awam, beban kewangan disertai oleh dasar zero balance ini berisiko menghalang akses sebenar kepada pendidikan tinggi, terutamanya bagi golongan yang kurang berkemampuan. Masa surat tamat. Ada sikit lagi. Masa surat tamat. Ya. Ini adalah satu isu yang penting dan saya harap pihak Kementerian Pendidikan Tinggi campur tangan dalam isu ini dan memastikan satu dasar yang lebih fleksibel dilaksanakan supaya akses kepada pendidikan tinggi yang berkualiti tidak hanya dinikmati oleh segelintir saja tetapi dapat dirasai oleh semua lapisan masyarakat. Dan juga saya berasa bimbang, adakah pengambilan pelajaran melalui saluran perdana akan dikurangkan supaya mereka yang tidak berjaya terpaksa memohon untuk diambil masuk ke universiti melalui saluran terbuka dan membayar yuran yang penuh sebagai satu pendekatan untuk menambahkan hasil pihak IPTA. Jadi sejauh manakah kerajaan memastikan bahawa IPTA tidak terlalu komersial dan berorientasikan keuntungan. Yang berhormat Puan Speaker, sebagai penuntut, saya ingin menekankan bahawa meskipun ramai yang menyifatkan belanjawan kali ini sebagai satu belanjawan yang tidak memuaskan mana-mana pihak, kita tidak menafikan bahawa ia menggambarkan usaha dan komitmen kerajaan dalam memulihkan ekonomi, terutamanya dalam usaha untuk menambah pendapatan boleh guna di antara golongan B40. Setiap keputusan dan langkah yang diambil dalam belanjawan ini adalah penting untuk memastikan negara kita terus melangkah ke hadapan dengan lebih stabil dan seimbang. Terima kasih Yang Berhormat. Saya jemput Yang Berhormat Sekian, Kepala terima kasih. Kansah.